warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Tuan Guru kita Syekh Abdul Zaki bin Yusuf, para habaib, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kami bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bimbingan daripada Tuan Guru kita Syekh Abdul Zaki bin Yusuf, hasil daripada bimbingan daripada Tuan Gurunya Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, telah sama-sama kami sampai ke bumi Singapura pada hari ini. Alhamdulillah, yang kami juga sebenarnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Zaki, murid juga kepada Habib Abdullah Al-Jufri. Walaupun kami hanya menatap gambarnya saja, mendengar rakaman YouTube-nya saja, secara jelas, secara berpandangan mata, tak pernah bertemu dengan beliau. Alhamdulillah, berkat tuan-tuan juga semua di sini, berkat para habaib yang ada di bumi Barakah, di bumi Singapura ini, alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengambil manfaatnya, dapat ambil apa juga faedah dan keberkatannya, alhamdulillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah limpahan barakah nikmat yang Allah sentiasa kurniakan kepada kita ini terus-menerus Allah kurniakan, Allah anugerahkan dalam kehidupan kita, tak putus-putus nikmat alim ulamanya, nikmat guru yang membimbing kita, nikmat mereka yang membawa kita ke jalan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Kurang lebihnya begitulah ya tuan-tuan, saya mohon kemaafan segala kesalahan dan kesilapan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada lain pertemuan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wakil dari syahadat. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada ahli keluarga dan ahli baitul mutahhirin, ashabul mutarin, tabi'in, sampai yaumiddin. Kita berucapkan terima kasih wakil bagi kawan-kawan yang datang daripada Kuala Lumpur, yang sebetulnya yang menjadi asbab untuk kita orang daripada Kuala Lumpur datang berhimpun di Singapura pada hari ini adalah sebabnya daripada jemputan dan bukaan oleh Tuan Guru kita orang, iaitu Ustaz Abdul Zaki, yang mengajak kita orang semua untuk menghadiri majlis pada hari ini. Sebetulnya yang kita hadir pada majlis hari ini, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan talian Allah dan janganlah kamu berpecah. Tali Allah itu adalah tali yang mana Allah siapkan sehingga akhir zaman ada tali itu. Dan di antara tali yang paling kuat yang akan menarikkan kita kepada Allah adalah talian guru kita, yang mana tali kita dengan guru kita bersambung pada gurunya, bersambung pada gurunya. Itulah talian yang disebut sebagai tali emas, ataupun tali yang paling berharga di hadapan kita, iaitu satu-satunya tali yang boleh membawa kita menuju kepada Allah. Tanpa tali ini, di manakah madad kita? Tanpa tali ini, di manakah kenal kita pada cinta Nabi? Tanpa tali ini, di manakah kenal kita pada awliya salihin? Dengan tali inilah kita dapat menuju dengan keselamatnya, menuju kepada Rasulullah dan menuju kepada Allah. Maka kita mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada guru kita khususnya, dan begitu juga kepada mereka yang menjemput kami dan menghadirkan, yang membangunkan majlis seperti majlis ini. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menta'zimkan, mengagungkan syiar Allah, itu adalah terbitnya daripada hati yang bertakwa. Dan syiar itu adalah setiap perkara yang Allah agungkan. Ketahuilah tidak ada satu perkara pun yang agung melainkan apa yang diagungkan oleh Allah. Maka perlulah kita sebagai hamba Allah hanya mengagungkan perkara yang telah diagungkan oleh Yang Maha Agung, iaitu Allah. Maka siapakah yang diagung oleh Allah? Setiap orang yang nak diagungkan oleh Allah, Allah akan dampingkan dia dengan manusia yang paling agung, iaitu Nabi SAW. Maka apabila Allah dampingkan wali ini, iaitu Habib Abdullah Al-Jufri, dengan Nabi SAW, maka majlis yang memperingati dia adalah majlis yang diagungkan oleh Allah. Dan itulah syiar Allah. Dan setiap daripada kita yang hadir, dan khusus lagi mereka yang membangunkan majlis seperti ini,
Moga-moga ianya terbit daripada hati yang bertakwa. Kita mohon supaya Allah menjaga nikmat yang kita dapat pada hari ini, segala kemanisan dan nikmat yang kita dapat pada hari ini di hadapan guru-guru kita, para habaib kita. Kita mohon supaya Allah jaga dan sempurnakan nikmat ini sehinggalah kita dapat nikmat yang paling sempurna, iaitu dapat menyebut la ilaha illallah pada husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa as'alullaha min fadlihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hadirkan kita semua pada petang ini untuk mengingati seorang yang besar sekali, bahkan beliau itu adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai akhir zaman, beruntung orang kalau terselamat 3 golongan. Yang pertama, mati sebelum aku. Yang kedua, mati sebelum Dajjal. Yang ketiga, mati sebelum khalifah. Para sahabat meninggal dunia sebelum Rasulullah, beruntung. Ada di antara mereka kena siksa kubur. Ada masalah. Ada di antara mereka kena siksa kubur. Tapi Nabi masih ada. Nabi tahu mereka kena siksa kubur. Nabi ambil pelepah tamar, Nabi letak, terangkat siksa kuburnya. Itu orang yang meninggal sebelum Rasulullah. Rasulullah boleh tahu sama mereka ni ahli jannah ataupun bukan ahli jannah. Dan orang meninggal sebelum Dajjal. Dajjal kalau keluar, na'udzubillah min dzalik, hari pertama dia keluar, sepertiga umat Islam ikut Dajjal. 80,000 ulama ikut Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Kalau nak mati, mati sekarang sebelum keluar Dajjal. Minta berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi sebut mati sebelum khalifah. Ulama bincangkan sebagaimana Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur sebut, khalifah yang disebut sini tak mestilah khulafa Rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sebut, Allah merahmati khalifah-khalifahku. Sahabat bertanya, siapa khalifahmu? Khalifahku yang menegakkan sunnahku, membimbing umat setelah mati. Khulafa Ar-Rasyidin, khalifah-khalifah Rasulullah yang memegang pentadbiran hanya 8 orang sahaja. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar Abdul Aziz, Sayyidina Hasan separuh jalan, Sayyidina Umar Abdul Aziz, kemudian nanti Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Hanya 8 orang saja. Itu khalifah-khalifah rasmi. Tetapi sepanjang zaman dan di antara khalifah-khalifah ini ramai, bahkan ribuan khalifah-khalifah Rasulullah yang membimbing umat sepanjang zaman. Di antara khalifah wakil Rasulullah di bumi kita ini, wakil Rasulullah untuk kita, yang mengenalkan kita tentang hadis Nabi, akhlak Nabi, syariat dibawa oleh Nabi, yang buat kita kenal Allah, yang mengenalkan kita tentang neraka dan syurga, yang mengajar kita fadilat tarawih, yang mengajar kita macam mana sujud dan rukuk yang sempurnanya. Tak wakil Rasulullah tu namanya. Siapa wakil Rasulullah pada zaman kita yang berada depan mata kita satu masa dahulu, iaitu guru kita Al-Marhum Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Nabi mengatakan beruntung orang meninggal sebelum khalifah, iaitu sebelum gurunya, istilahnya sebelum guru mursyidnya. Ustaz Sayyidillah bukan hanya guru sahaja, bahkan guru mursyid kepada kita semua. Kalau guru, cikgu hanya mengajar kita, tetapi yang nama guru mursyid itu mentarbiah kita, membimbing kita, membawa kita, memimpin kita, mengeluarkan kita daripada kancah kotor, dibawanya kita walaupun belum jadi bersih, tapi kita tahu nilai kebersihan itu. Itu namanya guru mursyid. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Nabi mengatakan beruntung orang yang mati sebelum khalifah. Lihat kawan-kawan kita yang meninggal dunia sebelum almarhum Habib Abdullah Al-Jufri. Wah, untung fulan, ustaz sendiri imamkan jenazahnya. Wah, untung fulan, ustaz sendiri bacakan tahlilnya. Takkah beruntung? Beruntung. Kita merasa sebagaimana sudah masih hidup selepas guru kita. Bermakna guru kita meninggal sebelum kita. Jadi kita ni dikira orang-orang yang tidak begitu beruntung berbanding dengan mereka yang meninggal sebelum gurunya. Kita dengan kematian Al-Habib Abdullah ini, kita jadi seperti anak ayam kehilangan ibu. Betul-betul meragau-ragau, betul-betul mencari-cari, betul-betul dalam seperti kapal pecah kita terapung-apung di tengah lautan.
yang mana kita dahulu boleh dikatakan seminggu 3-4 kali menghadap Habib Abdillah, belajar dengan dia, dibimbingnya, dibawanya kita kepada Rasulullah, dipadamkannya, dilunturkannya kelalaian kita. Apabila tak ada, betul-betul rasa terkapai-kapai. Namun guru kita ini satu guru yang mulia. Guru kita ini mempersiapkan kita. Kita baca kitab Imam Habib Abdullah Al-Haddad, kitab 9 Itikad ya. Ada sebut di situ tentang peringatan umur lisan. Salah satu yang disebutnya apabila seorang itu capai umur 50 tahun, sudah mula patut dia hand over segala urusannya. Urusan apa? Urusan dunia memang tak ada pada orang-orang alim. Urusan akhirat sendiri, urusan keagamaannya. Kalau jadi mufti ke, kalau jadi qadi ke, ataupun pegang apa-apa jawatan, guru ke, dah mula cari pelapis-pelapisnya. Dah mula hand over. Kalau tak ada pelapisnya pun, dah mula tunjukkan, suluhkan muridnya kepada yang boleh menggantikan beliau. Itulah namanya guru. Sebab apa? Umur 50 tau, bukan umur 80 tau, umur 50. Imam Syafi'i meninggal umur 54. Imam Ghazali meninggal umur 55, muda, masih muda lagi. Imam Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Sakran meninggal umur 57. Al-Habib Abdillah kita meninggal umur 64. Jadi umur 50 dia dah mulai handover, dah mulai serahkan tugas-tugas Imam Masjid Sultan kepada kami. Khatibah Masjid Sultan dah mulai serahkan, dah mulai latih, dah mulai bimbing. Dan betul beliau meninggal tidak lanjut usia. Dan satu lagi yang beliau membuat persiapan sebelum matinya, yang kita katakan tadi, dengan tak adanya guru kita terkapai-kapai. Tapi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya Ustaz Syed Abdillah ini. Ustaz Abdillah dulu kita tak panggil dia Habib Abdillah, dia Ustaz Abdillah saja. Bahkan di sekolah Pensilanan kita panggil dia Cikgu Abdillah saja, Cikgu Abdillah. Tapi sedikit pun tak mengurangkan martabat beliau ini. Di antara persiapan yang beliau lakukan ini baru sekarang kita sedar tak? Baru kita sedar kenapa dia mulai handover tugas ini pada kita. Pasal itu sebagai akhlaknya, sebagai orang yang sudah on one side dia didik kita, dia bimbing kita, on one side dia sudah preparing himself to meet Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tugas-tugas dakwahnya, tugas-tugas kerjanya mula diserahkan kepada kita. Dan di samping itu dia juga menunjukkan kita tempat-tempat yang kita boleh timba ilmu, tempat-tempat yang kita boleh cedok hilangkan dahaga selepas kematian beliau. Sepanjang hayatnya selalu disyorkan kita nak belajar Hadramaut, kita nak belajar Hadramaut. Betul-betul lepas wafat dia kita pergi Hadramaut. Selalu dia tunjukkan kita Omar bin Hafiz tu alim, muridnya cukup ramai, cukup begini. Dia tunjukkan kita, dia introducekan kita dengan Habib Omar bin Hafiz. Dia introducekan kita dengan lautan ilmu di bumi Hadramaut sana. Jadi dengan kematian beliau kita rasa begitu kehilangan. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala bertekad pindah Hadramaut, hilang juga rasa rindu dengan Ustaz tak boleh hilang. Sampai sekarang saya belum boleh dengar. Tadi Ustaz Amri bilang dia suka tengok YouTube. Saya pun tak tahu ada YouTube ceramah Ustaz Abdillah. Sampai sekarang saya belum boleh dengar apa CD yang kata video gambarnya ya. CD orang kasih hadiah banyak tau, tafsir 3 kul. Sampai sekarang saya boleh dengar. Begitu saya dengar suara Ustaz Abdillah Al-Fatihah ila hadratin Nabi, terus saya tak boleh tahan yang mata bercucuran. Guru kita, we miss him so much. Sampai sekarang rindu dengan guru tak boleh hilang. Dahaga kerinduan daripada curahan dia tak boleh hilang sampai bila-bila. Sampai hari kita damba nak jumpa, nak salam cium tangan dia balik semula di alam barzakh. Itu tekad dan azam kita. Namun alhamdulillah guru kita beri kita satu panduan. Dahaga untuk berjumpa dengan dia setakat ini kita tahan dahaga itu. Tapi dahaga ilmu, dia tunjukkan kita tempat-tempat menimba ilmu. Dia tunjukkan kita saluran-saluran ilmu yang kita boleh dapat. Masya Allah, itu satu ciri-ciri ulama yang sejati. Tidak ada kedengkian, tidak ada kedengkian dalam hati dia terhadap ulama lain. Bahkan beliau memandang ulama lain itu sebagai ganti bagi beliau. Dicadangnya kita untuk jumpa Habib Omar bin Hafiz untuk belajar dan sebagainya begitu. Dan alhamdulillah dapatlah juga kita timba ilmu, dapat. Namun sepanjang saya di Hadramaut dan sekarang di Batu Pahat, boleh dikatakan lebih daripada 90% apa yang saya berkongsi dengan kawan-kawan. Semuanya yang saya belajar daripada madrasah mana? Madrasah Al-Jufri. Saya tak masuk madrasah Al-Junaid, saya tak masuk madrasah Sakaf, apatah lagi UAIA ke Azhar pun jauh sekali. Ada tak ada madrasah saya yang saya menghadap hari-hari, itulah madrasah saya, madrasah Al-Jufri. Dengan ilmu yang saya belajar dengan beliau ini,
ketika di Tarim Hadramaut, ya ini Habib Umar ni wali min awliya ya. Dia nak suruh kita, dia tahu kita tak